KPM. Hai, Assalamualaikum semua. Salam sejahtera, salam penuh ceria. Apa khabar cikgu-cikgu? Saya percaya cikgu-cikgu semua tentu sedang bersemangat mencari idea-idea baru bagaimana nak menarik minat murid-murid ni belajar dengan seronoknya secara PDPR. Bukan mudah nak kekalkan murid-murid sentiasa berada di depan peranti ataupun di depan laptop tu daripada di awal kelas hingga di hujung kelas. Jadi peranan cikgu ni lah perlu bagaimana mencari idea yang kreatif, bagaimana nak mengekalkan murid-murid untuk belajar PDPR dalam keadaan atas talian. Jadi pendek kata, cikgu-cikgu ni lah yang sebagai mentor, sebagai model bagaimana nak menarik minat menjadi ikutan kepada murid-murid. Jadi baiklah cikgu-cikgu. Jadi dan inilah yang sebenarnya yang akan saya kongsikan dengan cikgu-cikgu hari ini di dalam rancangan pada hari ini dengan tajuknya Guru Sebagai Mentor. Baiklah cikgu-cikgu. Bila sebut saja perkataan guru, guru ni memang sangat sinonim dalam dunia pendidikan. Kalau di sekolah, guru ni sangat memberi impak kepada murid-murid sama ada secara fizikalnya, mentalnya dan emosinya. Segala bimbingan, tunjuk ajar, panduan, didikan semuanya akan memberi kesan kepada murid-murid di sekolah. Jadi sebab itulah yang saya katakan di sini guru ni sebagai mentor yang menjadi ikutan, yang menjadi role model ataupun mentor kepada murid-murid ni bukan saja dalam bidang akademik tetapi mungkin juga dalam pembentukan sasiah murid-murid juga. Apakah definisi guru? Bila sebut saja perkataan guru, tentu kita semua teringat zaman dahulu, zaman ketika kita berada di sekolah. Tentu saja segala penampilan, perwatakan, cara guru-guru akan menjadi ikutan ataupun akan menjadi satu kenangan untuk kita ingat ketika zaman dahulu. Jadi guru ni adalah individu yang mendidik, membimbing, yang mengajar, menyampaikan ilmu kepada murid-murid. Dan ilmu tersebut bukan saja dalam bidang akademik dan mungkin apa yang disampaikan itu dalam bentuk kemahiran, kepakarannya, sasiahnya. Itu definisi guru. Dan apa pula definisi mentor? Mentor ni pula adalah individu yang dikatakan sebagai penyelia, sebagai penasihat dan biasanya mentor ni juga dia akan mahir, mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang yang tertentu. Maknanya apa saja contohnya kalau dia pakar dalam bidang anyaman, jadi kepakaran tersebut telah disalurkan kepada individu lain dan menjadi satu ikutan lah. Menjadi kemahiran tersebut akan menjadi satu kepakaran, kemahiran dan pengetahuan kepada individu tersebut. Jadi apa yang saya katakan guru sebagai mentor ini kalau dilihat dari segi definisi kedua-duanya adalah lebih kurang sama. Guru ni sebagai mendidik, melatih, membimbing, mentor juga. Dalam pada mentor ni adalah yang akan memberi menjadi ikutan kepada individu lain. Jadi ikutan yang dimaksudkan itu juga secara tak langsung dia memberi didikan, yang membimbing ke arah kepakaran, ke arah kemahiran untuk menyalurkan ilmu pengetahuan tersebut. Jadi itulah yang dikatakan guru sebagai mentor. Seterusnya, mengapa guru dikatakan sebagai mentor? Yang pertama, penasihat kepada murid-murid. Cikgu-cikgu ni bila dia tahu murid-murid dia ada masalah dalam mata pelajaran, maka dia akan sedaya upaya memberi nasihat yang mana terbaik. Kalau sekiranya dia melihat bahawa murid-muridnya agak ketinggalan dalam mata pelajaran, dia akan menasihati yang terbaik untuk murid-muridnya. Bukan saja dalam bidang akademik,
malahan dalam aspek pribadi juga. Kalau dia melihat murid-muridnya ada isu ataupun konflik pribadi atau konflik dengan rakan-rakan sebaya dan sebagainya, maka cikgu akan ke hadapan untuk menyelesaikan isu-isu yang berlaku, menasihati mereka yang mana baik, yang mana tak baik. Jadi nasihat yang diberikan itu sedikit sebanyak akan membantu, akan menyebabkan murid-murid mengikuti, menjadikan apa yang dinasihati cikgu-cikgu itu adalah yang terbaik untuk mereka. Jadi secara tak langsung juga cikgu-cikgu ni adalah mentor kepada murid-murid ni tadi. Yang kedua, sebagai pemudah cara kepada murid-murid. Kita faham cikgu-cikgu ni dia nakkan satu kesempurnaan, nakkan satu yang terbaik untuk anak muridnya. Jadi apa yang diajarnya, maka dia mahukan yang terbaik, kejayaan daripada hasil daripada murid-muridnya. Jadi sekiranya lah ada berlaku kesukaran dalam mata pelajaran, kefahaman mata pelajaran, cikgu-cikgu ni lah akan sentiasa sedaya upaya mencari jalan yang terbaik, alternatif yang terbaik bagaimana nak memahamkan anak muridnya. Jadi dia akan memudahkan, pemudah cara supaya anak murid dapat ikut cara ataupun alternatif yang diberikan supaya mata pelajaran tersebut dapat difahami oleh murid-murid. Jadi di situ juga dilihat sebagai mentor, cikgu ni sebagai mentor kepada murid-murid, dan murid-murid sedikit sebanyak akan mengikut apa yang diajar oleh cikgu-cikgu. Yang ketiga adalah sebagai pembimbing kepada murid-murid. Bila sebut sebagai pembimbing, sudah tentulah cikgu-cikgu ni akan membimbing ke arah yang positif. Dia jika nampak murid-murid ni sudah beralih arah ke ataupun dah sukar untuk fokus di dalam kelas, maka cikgu-cikgu ni akan membimbing, akan membawa arah tuju yang baik. Maka dia akan mengingatkan semula kepada murid-murid yang mana yang terbaik untuk mereka. Jika ada masalah ataupun sebagainya, kadang-kadang murid-murid ni dia lebih rapat, dia lebih selesa. Jika dia rasa selesa dengan cikgu-cikgu yang dia rasa ingin berkongsi, maka dia akan meluahkan kepada cikgu tersebut. Kerana dia rasa bahawa cikgu-cikgu tu boleh dipercayai. Jadi kat situlah cikgu-cikgu akan membimbing mana yang terbaik dengan luahan murid-murid. Maka murid-murid sedikit sebanyak akan ikut, akan mendengar apa yang cikgu-cikgu sarankan dan sebagainya. Seterusnya, mendidik murid-murid. Bila sebut perkataan mendidik, mendidik ni kalau kita, dia agak sinonim dengan ibu bapa. Biasanya ibu bapa yang akan mendidik murid-murid. Tetapi di sekolah, cikgu-cikgu ni lah yang akan menggantikan peranan ibu bapa untuk mendidik anak muridnya. Mendidik mungkin dari segi pribadinya, segi perwatakannya. Mungkin kalau dia melihat bahawa murid-muridnya ada isu ke, ada masalah ke, dari segi pakaiannya, dari segi pergaulannya, penampilan dan sebagainya, maka dia akan membawa semula murid-murid yang mana baik, yang mana tidak baik. Jadi didikan itu yang sebenarnya memberi satu kehebatan agar murid-murid ni lebih sedar tentang apa yang boleh mereka lakukan. Dan seterusnya adalah role model murid-murid. Bila sebut role model ni bukan umpamanya macam role model dalam TV tu. Itu mungkin di kaca TV, tapi role model di sekolah, cikgu-cikgu ni ada kalanya dianggap sebagai role model di sekolah. Kadang-kadang murid-murid ni dia seronok untuk pergi sekolah, dia melihat bahawa cikgu ni menjadi sumber inspirasi kepada mereka. Mungkin dari segi pakaiannya, dari segi cara cikgu ini bercakap ataupun menyampaikan ilmu di dalam kelas, menarik minat murid-muridnya. Mungkin cara komunikasi, intonasinya, cara pembawakannya, cara dia menarik minat murid-murid, menyebabkan murid-murid ni rasa bahawa cikgu-cikgu ni adalah role model yang perlu jadikan sumber inspirasi yang terbaik untuk mencapai kecemerlangan. Mungkin juga. Jadi di situlah menyebabkan cikgu-cikgu ni dia akan menjadi ikutan. Dia menjadi satu mentor kepada murid-murid untuk murid-murid terus rasa seronok, rasa gembira untuk berada di sekolah.
KPM. Didik TV KPM. Bagaimanakah guru boleh mempengaruhi murid-murid? Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan guru ni dia boleh mempengaruhi murid-murid. Tapi di antaranya yang pertama adalah ilmu yang disampaikan. Bila sebut sebagai ilmu saja, cikgu ni dia memang kaya dengan pengetahuan, kaya dengan ilmu, pelbagai kepakaran, kemahiran, sentiasa bermain di minda, di hujung jari. Jadi, bila cikgu menyampaikan ilmu-ilmu tersebut, menyebabkan murid-murid ni semakin teruja. Teruja kerana adanya ilmu-ilmu baru yang mereka sendiri sebenarnya tak tahu. Dan mereka hanya tahu daripada cikgu-cikgu ni tadi. Jadi, apabila cikgu menyampaikan ilmu-ilmu tersebut, menyebabkan murid-murid ni akan mudah untuk faham. Murid-murid ni sedar bahawa selama ni dia tak tahu tentang mata pelajaran ni. Sekarang dia dah tahu bagaimana nak menyelesaikan subjek ni dan sebagainya. Jadi itu sedikit sebanyak ilmu yang disampaikan itu mempengaruhi murid-murid. Yang kedua adalah perwatakan. Bila sebut pasal perwatakan, cikgu-cikgu ni saya percaya banyak sangat perwatakan yang mereka tunjukkan. Ada cikgu yang style dia adalah nampak garang, tegas tetapi di luar lembut. Ada juga cikgu yang memang jenis lembut apabila menyampaikan ilmu. Ada juga cikgu yang garang, yang tegas ketika mengajar, murid-murid yang serius dengan murid-murid. Dan ada juga cikgu-cikgu yang agak kelakar, selalu jenaka dalam kelas, menyebabkan murid-murid sentiasa ketawa. Tetapi dalam pada itu ada mesej sebenarnya yang ingin mereka sampaikan. Ilmu-ilmu yang ingin mereka sampaikan kepada murid-murid ni. Jadi perwatakan-perwatakan ini sebenarnya sedikit sebanyak membantu, mempengaruhi murid-murid. Mungkin murid-murid sukakan mata pelajaran ini, mungkin disebab dirasa bahawa cikgu ni kelakar ketika mengajar dalam kelas. Cikgu ni agak tegas, menyebabkan dia murid-murid rasa bahawa dia kena alert, dia kena agak serius dalam belajar dan sebagainya. Jadi perwatakan ni juga dia membantu mempengaruhi murid-murid. Yang ketiga adalah penampilan. Bila sebut saja penampilan, sebenarnya kalau saya dululah masa di sekolah, saya agak impress kalau melihat penampilan cikgu-cikgu ni. Sebab saya rasa bahawa cikgu-cikgu ni adalah di antara profesion yang memakai pakaian yang cantik-cantik, yang kemas. Dan itu juga yang menyebabkan kadang-kadang cita-cita seseorang tu ataupun individu tu nak menjadi cikgu. Kerana apa? Kerana cikgu-cikgu ni dia pakai pakaian cantik, baju pun baju yang ceria-ceria. Maknanya penampilan itu dia sangat mempengaruhi murid-murid untuk belajar, untuk datang ke sekolah. Seterusnya adalah selain daripada perwatakan penampilan, sasiah. Sasiah juga adalah salah satu faktor yang mempengaruhi murid-murid. Sasiah cikgu-cikgu ni. Sebab itu cikgu-cikgu ni kena sentiasa menjaga nama baik. Mungkin di dalam sekolah, begitu juga di luar sekolah. Macam saya dulu sebelum ni pernah berada di sekolah, pergi beli barang dekat-dekat kawasan sekolah, mana-mana je akan tegur. Jadi cikgu-cikgu ni dia sangat mempengaruhi murid-murid ni. Maknanya segala perbuatan kita, segala tingkah laku, segala sasiah yang kita tunjukkan semua diintai oleh murid-murid. Sama ada di luar maupun di dalam sekolah. Jadi cikgu-cikgu ni kalau dia melihat bahawa cikgu-cikgu ni selalu mencari bahan-bahan, selalu berbincang, discussion dengan cikgu-cikgu lain tentang pelajaran, maka murid-murid ni juga secara tak langsung dia akan melihat bahawa cikgu akan ready, dia akan plan apa dia nak belajar sebelum masuk kelas. Cikgu kadang-kadang ada murid-murid yang begitu concern ataupun dia alert dengan cikgunya bila
tiba je subjek, contohlah tiba je subjek sejarah, dia akan pergi ke bilik guru cari cikgu sejarah nak bantu angkat barang, angkat buku dan sebagainya. Jadi sasiah juga mempengaruhi murid-murid di sekolah. Dan seterusnya adalah komunikasi. Komunikasi ni juga adalah faktor yang mempengaruhi murid-murid. Faktor yang mempengaruhi murid-murid ketika cikgu berkomunikasi. Sebagai contoh, waktu di dalam kelas, bila cikgu menyampaikan ilmu, bila cikgu mengajar, bagaimana komunikasi yang digunakan? Adakah komunikasi yang digunakan itu komunikasi yang lebih jelas, komunikasi yang teratur, komunikasi yang mudah difahami atau sebaliknya? Jadi kalau dirasa bahawa cikgu tu jelas ajarannya, sama ada lebih tersusun dan sebagainya, maka sedikit sebanyak murid-murid rasa, wah, baguslah cikgu ni cara penyampaian dia, cara dia cakap jelas, mudah, murid-murid mudah faham dan sebagainya. Jadi komunikasi juga mempengaruhi murid-murid ketika berada di sekolah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bagaimanakah cara-cara untuk menarik perhatian murid-murid? Yang pertama adalah tanggungjawab. Cikgu-cikgu perlu ingat bahawa cikgu-cikgu telah diamanahkan untuk satu tanggungjawab yang besar kepada murid-murid. Di rumah tanggungjawab kepada keluarga, tetapi di sekolah tanggungjawab kepada murid-murid. Cikgu-cikgu perlu tahu, perlu bersedia apa yang perlu cikgu lakukan sebelum mengajar anak-anak murid. Sediakanlah lesson plan, apa yang perlu dibuat, apa dia yang perlu dilaksanakan supaya pengajaran itu menjadi lebih lancar. Jadi apabila tanggungjawab yang dibekalkan itu dipikul dengan sebaiknya, maka di situlah murid-murid melihat bahawa cikgu-cikgu lebih bersedia, lebih memudahkan pengajaran dan lebih melancarkan lagi perjalanan PMP. Yang kedua adalah didikan. Cikgu-cikgu, bila kita mendidik murid-murid, didiklah dengan cara rasional. Ada kalanya kita faham cikgu pun manusia biasa, tidak sempurna. Kadang-kadang bila tipunya emosi yang menyebabkan tak stabil, dalam keadaan yang marah, maka kita terkeluarlah satu perkataan yang orang kata yang kurang menyenangkan. Tetapi kita perlu ingat, sebagai cikgu, amanah kita untuk mendidik murid-murid secara rasional. Jika ada keperluan, tegur secara baik. Tengok apa isu yang berlaku kepada murid-murid tersebut supaya cikgu-cikgu dapat membantu murid-murid ni. Jadi didikan itu, bimbingan yang diberikan itu sebenarnya menggalakkan ataupun memberi kesan supaya murid-murid ini ke arah yang lebih cemerlang. Yang ketiga adalah prihatin. Kadang-kadang bila kita terlalu sibuk mengajar, kadang-kadang kita lupa bahawa ada juga isu-isu peribadi yang melibatkan murid-murid ni. Dalam kelas kadang-kadang cikgu-cikgu perlu prihatin melihat bahawa mungkin antara murid-murid di dalam kelas tu ada isu yang berlaku pada mereka. Kalau dilihat macam ada sesuatu tidak fokus ke, ataupun murid-murid tu nampak berdiam diri ataupun emosi tak stabil, tanya mereka, tegur mereka, dekati mereka supaya murid-murid tahu bahawa cikgu-cikgu ni sebenarnya prihatin kepada mereka. Bukan sahaja dari aspek akademik, tetapi mungkin juga dari aspek peribadi. Seterusnya adalah kerjasama. Bila sebut pasal kerjasama, saya percaya cikgu-cikgu memang sangat bersemangat apabila mengajar murid-murid. Biasanya dalam keadaan sekarang, cikgu-cikgu sentiasa memberi tugasan berkumpulan bagi mengalakkan murid-murid present ataupun
bercakap di hadapan ataupun bila bercakap, bila tanya, galakkan murid-murid untuk jawab. Two-way communication lah. Maksudnya cikgu memberi, murid menerima, murid memberi dan cikgu menerima. Jadi kerjasama tu, bila cikgu bagi satu tugasan, cikgu-cikgu jangan biarkan murid-murid. Maknanya bantu murid-murid. Apa yang perlu mereka buat? Bagi guideline. Okey, murid-murid, apa yang perlu murid buat adalah sekian. Jadi murid-murid rasa diri mereka ini diberi tunjuk ajar, diberi bimbingan dan ada kerjasama daripada cikgu-cikgu ni tadi. Okey, dan akhir sekali adalah adil. Bila sebut pasal adil, kadang-kadang murid-murid terasa diri mereka ni tidak adil, dilayan adil. Tetapi untuk kita, sebab sebenarnya cikgu-cikgu ni telah berlaku adil kepada mereka, cuma mungkin reaction mereka, mereka perasan sendiri. Jadi cikgu-cikgu ni untuk berlaku adil itu, kalau kita tengoklah, kalau dulu kita ada streaming kelas, streaming kelas maknanya pengagihan kelas lah ikut tahap. Tetapi sekarang ni dah tidak ada berlaku streaming kelas. Jadi apabila kita melihat bahawa ada anak murid yang agak kurang menyelah, maka kita kedepankan mereka. Apabila murid-murid yang telah menyelah, maka kita minta mereka sama-sama bantu murid yang kurang menyelah. Maknanya keadilan itu berlaku kepada sama ada layanan itu sama kepada murid-murid di dalam kelas. Sebab tu saya kata tadi, maknanya cikgu-cikgu perlu prihatin, perlu alert, perlu sedar, perlu peka tentang apa. Mungkin murid-murid ni dia ada kelemahan dan kekuatan masing-masing. Cari kekuatan mereka, cari kelemahan mereka dan cuba explore, cuba bantu mereka untuk mereka lebih cemerlangkan lagi kekuatan tersebut dan kurangkan kelemahan murid-murid tersebut. Secara kesimpulannya, cikgu-cikgu perlu ingat, cikgu-cikgu ni sentiasa diperhatikan, sentiasa diintai dan sentiasa dijadikan panduan ataupun contoh kepada orang lain, khususnya murid-murid sekolah. Jadi apa saja yang cikgu buat, cikgu lakukan, tindak tanduk cikgu buat, semuanya akan menjadi ikutan kepada segelintir murid-murid ni. Jadi segala tunjuk ajar, bimbingan, panduan dan didikan itu sebenarnya memberi satu kesan yang positif kepada murid-murid ni untuk menuju kejayaan kecemerlangan di masa hadapan. Jadi cikgu-cikgu buatlah yang terbaik. Sebab cikgu-cikgu perlu terima bahawa cikgu-cikgu ni lah sebenarnya mentor yang terbaik kepada murid-murid untuk mereka pelajari, untuk mereka didik diri mereka bahawa apa yang boleh mereka buat, apa yang diajar oleh cikgu-cikgu itu adalah yang terbaik untuk mereka gunakan ilmu tersebut sama ada di dunia ataupun di akhirat. Okey, baiklah cikgu-cikgu, selamat berjaya. Bye.